Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Salam kuasa ketiga ya. Jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan dan sila share ramai-ramai ya. Saya membaca satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh seorang yang sememangnya telah dilantik dalam satu badan penasihat khas kepada Perdana Menteri bagi membantu Perdana Menteri melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Menteri Kewangan. So ini dikira penasihat khas kewangan Perdana Menteri. Dan hari ini saya terbaca kenyataan beliau menerusi satu laporan dalam sebuah portal iaitu Harakah Daily, di mana beliau telah mengkritik belanjawan 2024. Jadi sebenarnya pada ketika Perdana Menteri membentangkan belanjawan 2024, saya cuba bersikap positif. Saya ikhlas saya jujur bila saya beritahu saya cuba bersikap positif. Kerana saya tahu keadaan negara teruk, ekonomi teruk, kita dilanda pelbagai krisis dan krisis bekalan makanan asas, krisis harga barangan termasuk bekalan makanan yang menggila, krisis mata wang negara yang kini pada tahap terburuk dalam sejarah, dan krisis ekonomi di mana tidak ada pelaburan sah yang diluluskan dari pelaburan asing, tetapi equity pelabur banyak mengalir keluar berbilion-bilion dah berbulan-bulan lamanya. So saya tahu dan saya cuba positif, dan ada juga perkara yang saya lihat positif, iaitu percubaan untuk mengagih subsidi secara bersasar. Usaha ini walaupun mungkin pendekatannya tidak begitu mantap lagi, tetapi usaha ini adalah satu titik permulaan yang baik. Okey. Tetapi saya dah jelaskan bahawa belanjawan ini tidak kena pada tempat. Ianya bukan belanjawan untuk menyelesaikan masalah-masalah berbangkit. Tidak ada penekanan kerajaan terhadap krisis-krisis yang melanda, dan apabila saya melihat belanjawan, saya mendapat gambaran kerajaan adalah naif, keliru dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada sebarang bayangan dasar kerajaan terhadap pemulihan ekonomi mata wang negara. Tidak ada sebarang kerangka kerja atau dasar yang boleh saya cerap daripada belanjawan itu bagaimana kerajaan hendak menangani krisis bekalan makanan. So bila bekalan makanan menjadi satu krisis, khususnya bekalan makanan asas atau makanan ruji, dan kita lihat rakyat ada berpusu-pusu tolak menolak beratur panjang untuk mendapat sekampit beras tempatan di banyak kawasan, itu sudah bermakna kesejahteraan rakyat, kebajikan rakyat tidak lagi terjamin dan berpotensi mencetus huru-hara. Maknanya ia sudah jadi faktor keselamatan negara, dan krisis sebegini menandakan kita berada dalam suasana kecemasan, bersempadankan darurat. Walaupun darurat diisytiharkan ke tidak, tetapi kita sudah sampai ke tahap itu. Tetapi tidak ada sebarang penjelasan Perdana Menteri yang membayangkan kecemasan di pihak kerajaan berhubung perkara ini. Sudah 11 bulan Anwar menjadi Perdana Menteri, dan dalam 11 bulan ini Anwar dan juga kerajaan yang telah dibentuknya tidak mewujudkan atau tidak diumumkanlah jawatan-jawatan kuasa tindakan khas melibatkan pakar-pakar menteri-menteri untuk meneliti masalah-masalah berbangkit, membuat siasatan yang perlu, mencari jalan penyelesaian supaya ia boleh diterjemahkan sebagai satu dasar atau kerangka kerja pemulihan. Tidak ada. Negara-negara serantau pun mengalami masalah berkait dengan situasi ekonomi global. Mereka juga terkesan dengan tindakan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah secara mendadak. Tetapi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi di negara-negara serantau ini tidak terkesan seteruk
di Malaysia, dan Malaysia jauh ketinggalan berbanding negara-negara ini. Sedangkan pada satu ketika dulu negara-negara serantau seperti Thailand, Filipina, Indonesia jauh ke belakang. So ini satu masalah serius. Bila kita dengar cerita Anwar, dia selalu berkata ada pelaburan ini, ada pelaburan itu. Apa yang dia ceritakan semuanya janji-janji, komitmen, MOU. Tetapi kita nak tahu pada 2023 berapa banyak pelaburan asing sah yang diluluskan di negara ini. Setakat ni Anwar belum cerita walau satu pun. Pada 2022, kalau anda tanya saya, di bawah Muhyiddin dan kemudian Ismail Sabri, jumlah pelaburan yang lulus 264 bilion. So lagi satu yang tidak saya dapat jerap daripada belanjawan ialah bagaimana kerajaan akan menampung belanjawan yang terbesar ini. Kalau pelaburan belum diluluskan, dari mana datangnya sumber? Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan lagi pendapatan? Dalam keadaan ringgit berada pada tahap terburuk, anda naikkan cukai SST 8%. Sedangkan dulu, sebelum Pakatan Harapan mengambil alih kali pertama, bila Najib hendak perkenalkan GST 6% pun dah bising. Hari ini mereka naikkan SST kepada 8% dalam pada rakyat tenat. Dan mereka gagal menyelesaikan masalah-masalah yang sepatutnya diselesaikan oleh kerajaan. Dan kemudian dia nak naikkan lagi cukai kepada 8%. Dia kata tak apa, kita tak naikkan cukai untuk makanan dan minuman. Tetapi saya rasa itu adalah satu taktik alih perhatian rakyat daripada hakikat bahawa bila anda naikkan cukai ini, dia memberi kesan kepada banyak perkara lain, termasuk meningkatkan kos pengangkutan yang semestinya akan terkesan barang-barang lain yang berkait dengan industri makanan, logistik, macam-macam lagi. Anda tarik subsidi sana sini, semua ni akan beri kesan yang akhirnya akan diterjemahkan kepada peningkatan kos makanan. Dan ini akan balik kepada rakyat. Jadi anda gagal selesaikan krisis bekalan makanan yang sudah sampai tahap yang bersempadankan darurat, kemudian anda lakukan langkah-langkah yang akan memburukkan lagi keadaan. Sebab itu saya kata belanjawan ini telah disediakan seolah-olah oleh seorang individu ataupun sekumpulan individu yang sebenarnya tidak ada idea apa yang harus dilakukan. Orang-orang naif, So mana pergi input pakar ekonomi yang dulu lantang mengkritik kerajaan-kerajaan terdahulu, iaitu Rafizi Ramli? Mana perginya Anwar Ibrahim yang dikatakan hebat, tokoh ekonomi dunia hebat, pernah ada berkait dengan IMF dan bla bla bla? Mana pergi input ni? Bila saya lihat belanjawan ini membimbangkan saya, dan ini bukannya belanjawan yang mampu meyakinkan pelabur yang sudah pun memindahkan equity berbilion ringgit keluar dari negara ini. So saya rasa kerajaan perlu terima hakikat bahawa kita sudah pun berada dalam suasana darurat walaupun tidak diisytiharkan. Perlu terima kegagalan ini kerana rakyat tengah seksa. Sebab itu saya kira penasihat yang Anwar sendiri lantik untuk nasihat dia dalam faktor kewangan sendiri mengkritik Anwar. So saya rasa dia ikhlas. Saya pun cuba untuk positif, tetapi tak boleh. Bukan nak kritik semata-mata. Memang tak ada yang selak. Macam mana pun tak ada ruang untuk saya beri komen positif. Okay? So terimalah kegagalan ini. Dan saya rasa saya akan terkejut lah, seperti saya beritahu semalam. Saya akan terkejut jika mana-mana MP menyokong belanjawan ini. Kerana jika MP menyokong belanjawan ini, bermakna MP itu selaku wakil rakyat tidak lagi mewakili suara rakyat di konstituensi dia. So it's not about nak gagalkan belanjawan. Belanjawan ni dah gagal dari sudut asas
rangka belanjawan ini kan dah gagal. Sebelum anda cerita nak luluskan ke, nak buat implementasi ke, dia dah gagal. So sebenarnya belanjawan ini adalah testimoni kerajaan tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya. So sehingga kita berjumpa lah di lain masa atau live seterusnya. Mungkin ada live malam ni, mungkin tidak. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.